Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati saudara tuan pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi saudara Cencong, yang dihormati wakil-wakil daripada DAP, ahli jawatan kuasa Parti Keadilan dan PAS, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada kaum Cina, ni hao ma, dan kepada rakan-rakan daripada India yang datang, Assalamualaikum. Dari saudara dan saudari, dari pengurusi jemput saya naik atas helak ni. Dulu kalau saya jadi guru, kalau budak nakal saya suruh naik atas kursi. Jadi sekarang saya tak boleh buat macam tu. Baik, sebab saya sekarang nak tunjukkan saudara beberapa perkara yang berkaitan dengan pentadbiran kerajaan Malaysia. Jadi kita akan gunakan slide, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dia cikgu ni dia suka tanya soalan. Soalan kita tanya, are you ready for BN? No! Are you ready for PR? Yes! Tuan pengurusi nampak dia, diorang dah pandai jawab soalan. Rasa-rasanya macam tak payah ceramah dah ni. Semua dah faham dah apa patut dia buat. Gua je tuan-tuan. Jadi saudara muslimin dan muslimat, kita lihat Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional hari ini telah memerintah negara 55 tahun. Jadi rakyat kena tahu kenapa kita perlu tolak UMNO Barisan Nasional. Kita kena ada bukti, kita kena ada fakta. Kita tengok kenapa kita nak tolak Barisan Nasional. The first thing, perkara yang mula-mula. Yang pertama, next. Pertama ialah masalah penyerangan, tuan-tuan. Next. Baik, di Bandar Kuantan ini kita ada projek Linus. Ramai orang Melayu kita sama ada dia tak faham atau tak mau terlibat dalam perkara yang membabitkan bantahan terhadap Linus. Yang ramainya orang Cina. Lebih memalukan, tuan-tuan, bila yang terakhir baru-baru ni, bila kita tengok 456 orang makcik yang diambil barangkali oleh surat khabar utusan Malaysia dan TV3 untuk jadi saintis. Dia pegang tu nadi bumi, tuan-tuan. Begitu hilangnya orang Melayu kita diperbodohkan sedemikian rupa. Saya nak ibaratkannya ditentang oleh Pakatan Rakyat. Linus ni, bukan kita tuduh kira Linus ini mengeluarkan bahan loji nuklear ataupun membuat loji nuklear untuk mengeluarkan bahan radioaktif, tetapi yang kita pertikaikan adalah bahan buangan dia. Baik, kita makan nasi, tuan-tuan. Nasi boleh pegang? Ni cikgu nak ajar ni. Nasi boleh pegang? Okey, kita makan pisang. Pisang boleh pegang? Baik, lepas kita makan benda yang keluar daripada perut kita tu, boleh pegang? Boleh pegang tak? Boleh bawa dalam semayang? Samalah dengan Linus. Barang yang dibawa, nadir bumi, lendir bumi ini dibawa daripada Australia ke dalam negara kita, diproses. Memang kita tak dapat nafikan. Kita boleh guna touchscreen komputer, kita boleh gunakan touchscreen telefon, tetapi apa yang kita pertikaikan, adakah kerajaan Malaysia boleh menjamin bahan yang dikeluarkan ini selamat apabila sisa itu dibuang di dalam negara kita? Kenapa negara Australia, sebuah negara yang mengeluarkan nadir bumi, tidak buat? Kenapa, tuan-tuan? Bila kita tanya kepada pengurus besar Linus, why, kenapa kamu tak buat di Australia? Kenapa pilih Malaysia? Dia jawab soalan yang paling bodoh dalam muka bumi. Apa jawapan dia, tuan-tuan? Dia jawab dengan jawapan, kita buat kilang Linus di Malaysia kerana upah tenaga buruhnya murah. Kemudian pokok UMNO yang ikut rombongan ke kilang Linus, tepuk tangan. Tepuk tangan, tuan-tuan. Baik, adakah tenaga buruh di Malaysia murah, tuan-tuan?
Tenaga buruh tak murah di Malaysia. Tukang daripada Indonesia kalau pandai buat plata 120 sehari, buruh saja RM60 sehari. Tukang ataupun buruh yang paling murah di mana tuan-tuan? Di Indonesia, betul tak tuan-tuan? Di Kemboja, betul tak tuan-tuan? Di Vietnam, betul tak tuan-tuan? Di India, betul tak tuan-tuan? Kenapa dibuat di Malaysia? Jadi saya boleh katakan ada udang sebalik mi, betul tak tuan-tuan? Apa dia udang sebalik mi? Kerana kerajaan UMNO dan Barisan Nasional hari ini melepaskan cukai sebanyak 12 bilion ringgit kepada orang putih keparat ni tuan-tuan. 12 billion dollars. Baik, rakyat di Saman, kita makan Kentucky Fried Chicken kena 2% cukai. Kita parking kena bayar 2% cukai, betul tak tuan-tuan? Orang putih hari ini buang sisa toksik dalam negara, dia lepaskan daripada cukai sebanyak 12 bilion. Cerdik tak kerajaan faham tuan-tuan? Cerdik ke tak tuan-tuan? Saya tak kata, tuan-tuan yang kata orang bodoh. Itu yang pertama ni. Next. Baik, tuan-tuan, saya nak katakan bahawa Malaysia ini tidak merupakan sebuah negara pencipta teknologi. We are not creating technologies. Kita pengguna teknologi. Baik, Jepun tidak boleh melepasi bencana alam apabila Fukushima dilanda tsunami. Betul tak tuan-tuan? Apa teknologi yang Malaysia ada untuk melindungi rakyat kalau sisa radioaktif ini bocor tuan-tuan? Tuan-tuan, Wira, Proton Wajah, windscreen pun rosak sampai sekarang. Betul tak tuan-tuan? Sampai sekarang Malaysia tak boleh nak selesaikan masalah cermin tuan-tuan. Betul tak? Ini sisa radioaktif. Okey, kita tengok. Baik, ada dua isu. Next. Baik, kerajaan negeri Pahang pertama, dia mengorbankan isu kesihatan dan keselamatan rakyat kerana duit, because of money. Yang keduanya ialah isu pengecualian cukai yang saya sebutkan tadi, 12 bilion. Okey, kita tengok next. Kerajaan UMNO tidak boleh memadamkan sejarah yang berlaku kepada kemalangan yang berlaku di Bukit Merah. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok. Okey, ini salah seorang daripada mangsa Bukit Merah. Dah pun meninggal dunia tahun lepas. Next. Baik, ini Dr. Jayabalan. Dia buat kajian semasa sisa radioaktif tadi tersebar di Bukit Merah. Ramai di antara penduduk apabila dicek dia punya darah dia, kandungan radioaktif adalah tinggi. Ini kesan daripada mutasi. Anak-anak yang dilahirkan cacat. Seterusnya, next. Lembu kepala dua. Kita takut nanti di Kuantan akan lahir manusia kepala tiga. Next. Ini rupa dia yang kanak mengalami mutasi akibat daripada radioaktif. Okey, next. Yang kedua tuan-tuan, kenapa kita nak tolak kerajaan UMNO Barisan Nasional? UMNO ni bila dia duduk dalam perhimpunan agung UMNO, tuan-tuan apa dia cakap? Kita perjuangkan Melayu. Betul tak tuan-tuan? Ini tuan-tuan tengok, isu tanah rezerv Melayu yang telah diberikan kepada bukan Melayu. Baik, saya minta maaf kepada rakan-rakan kita, kepada kaum Tionghoa. Bukan nak membacakan isu perkauman, tetapi kita nak tengok sebab UMNO ni pembohong tuan-tuan. Baik, UMNO telah, orang tak nampak ni, pusing sini sikit. Tolong sikit. UMNO telah menggadaikan tanah rezerv Melayu di Bandar Kubang Krian ketika memerintah Kelantan. 20,677.89 hektar tanah rezerv Melayu telah dilenyapkan dari bumi Kedah. Baik, UMNO juga berjaya menghilangkan tanah rezerv Melayu daripada 3 juta hektar pada tahun 1957 kepada 1.7 juta hektar. Dan kajian menunjukkan tanah rezerv Melayu pada hari ini tinggal 44% dari apa yang telah diperuntukkan oleh penjajah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, tak jauh daripada tempat tuan-tuan. Tanah Kemunting. Tanah Kemunting ni tanah apa tuan-tuan? Tanah rezerv Melayu. Hari ini kita tengok, oleh kerana duit kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, tengok dia serahkan bangunan East Coast Mall kepada siapa tuan-tuan?
betul tak tuan-tuan? Baik. Kompleks Turuntum, depan dia ada parking. Depan parking kompleks Turuntum ni lah Kuantan Parade. Kuantan Parade telah diserahkan kepada saudagar daripada Sungai Pura, betul tak tuan-tuan? Baik, ini cara kerajaan UMNO Barisan Nasional urus tanah reserve orang Melayu di wilayah Iskandar. Dia sebut dalam televisyen pelaburan. Apa jadi kepada wilayah Iskandar tuan-tuan? Tanah yang berbilion ringgit tidak mampu dibeli oleh orang Malaysia, Cina ke ataupun orang Melayu. Siapa yang mampu beli tuan-tuan? Orang Singapura. Sebab apa dia mampu? Sebab duit dia lebih besar nilai dia daripada duit Malaysia. Betul tak tuan-tuan? Okay, next. Ini di Terengganu pun sama. Baik, kita tengok di Felda tuan-tuan. Okay, next. Baik, tanah reserve Melayu di antaranya Felda. Baik, satu ketika dahulu Felda ini adalah satu institusi yang menjaga kepentingan peneroka. Sebab orang Melayu dasar Tun Abdul Razak ni tuan-tuan. Ini kita kena frankly. Cikgu dia tak boleh cakap bohong. Tun Razak telah buat satu dasar yang betul untuk menyusun semula masyarakat Bumi Putra. Dengan dasar ekonomi baru, dia dapat membetulkan keadaan yang tidak seimbang di antara orang Melayu dan juga orang yang lain. Tetapi apa yang dibuat oleh UMNO ketika Datuk Najib ambil alih pengurusan Felda apabila beliau menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, apa dia buat tuan-tuan? Dia telah letakkan Felda di bawah kuasa politik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Di antaranya kita lihat ialah apabila reserve Felda disemak dan dikaji, Datuk Seri Anwar Ibrahim tanya kepada Datuk Najib Tun Abdul Razak, kenapa reserve Felda ni kosong? Tak ada duit. Sebab ada laporan mengatakan wang KWSP diambil untuk menampung wang yang tidak ada di dalam Felda yang telah disebut oleh puak-puak UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, Felda ni tuan-tuan mendatangkan hasil kepada peneroka dan juga kepada Malaysia dengan anggaran 380,000 hektar ini. Sekurang-kurangnya Felda boleh dapat keuntungan bersih sebanyak 2 bilion ringgit setahun tuan-tuan. Jadi kerajaan UMNO dan Barisan Nasional tidak punya sebab untuk mengapungkan Felda di dalam bursa saham. Baik, apa yang menyedihkan di tuan-tuan, 380,000 hektar bersamaan dengan 1 juta ekar. Saya ulangi, 380,000 hektar bersamaan dengan 1 juta hektar tanah reserve Felda ini, tanah Felda hari ini diapungkan di bursa saham yang dibededahkan. Tanah ini akan diambil alih oleh warga asing. Betul tak tuan-tuan? Tapi orang Felda tak tahu. Peneroka tak tahu tuan-tuan. Diumpannya 15,000, dibagi bini 5,000, dibagi peneroka 5,000, dibagi anak 5,000. Tuan tahu tak 15,000 tu datang daripada mana? 15,000 tu datang daripada penipuan yang dibuat oleh Felda ke atas peneroka dalam ketika mereka mengambil buah untuk dikilang di kilang kelapa sawit Felda. Peneroka sepatutnya terima tuan-tuan di antara 26% hingga 28% perahan minyak. Tapi Felda bayar berapa tuan-tuan? Felda bayar 16 ke 17% sahaja. Dianggarkan seorang peneroka ditipu hampir 200,000 ringgit. Ditipu oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Dan hari ini tuan-tuan dia bagi tahu kepada peneroka, dia bagi lagi insentif. Felda Global Venture bagi 550 ringgit. Saya nak beritahu, kalau Felda Global Venture ni bagus tuan-tuan, saya nak beritahu sebelum Felda ini dimasuk dalam senarai bursa saham, harga buah sawit tuan-tuan adalah 700 ke 800 ringgit setan. Cikgu Bat dah sampai. Baik, harga buah 700 ke 800 ringgit setan. Sepatutnya bila Felda Global Ventures ada tuan-tuan, patut
Patutnya harga buah patutnya naik ke turun tuan-tuan? Naik. Sekarang tuan-tuan tahu berapa setan? Sekarang harga setan ialah RM380. Ketika harga barang naik, harga gula naik, harga minyak naik, semua naik, tiba-tiba harga buah sawit turun. Betul ke? Tak betul ni tuan-tuan? Jadi kita kata, sekedik tak Datuk Najib? Sekedik ke tak sekedik? Saya tak kata, tuan-tuan yang kata bodoh. Okey, kita next. Kita tengok. Sebab kedua tuan-tuan, penyalahgunaan kuasa. Pertama, rasuah. Okey, next. Seorang penolong penguasa Suruhanjaya pencegah rasuah, yang jaga orang jangan buat rasuah, dia pula ditahan kerana buat rasuah RM2.275 juta dan dipenjara 13 tahun. Next. Oh, ini cerita kapal selam. Kapal selam ni saya tak nak cerita sebab ada orang yang pakar kapal selam akan cerita tuan-tuan. Jadi kita tak nak rampas dia punya point. Next. Baik, ini pun kisah kisah kapal selam. Next. Baik, doktor mengatakan tetap ada rasuah. Bukan ini rasuah. Okay, next. Yang ini pemimpin-pemimpin UMNO yang telah digantung. Termasuklah Datuk Isa Samad. Datuk Isa Samad ni jaga PEDA. Dia ni buat rasuah tuan-tuan. Baik, perempat jaga bank. Agak-agak tuan-tuan apa jadi? Lingkup. Ini lah. Next. Keduanya SPR tidak terus. Baik, SPR ni tuan-tuan, kita tengok banyak pengundi hantu. Isu di Lahad Datu. Saya nak sentuh sikit je tuan-tuan. Baik, di Sabah sekarang ni kecoh. Siapa yang membawa pendatang tanpa izin Filipina dan kemudian memberi IC kepada mereka? Siapa tuan-tuan? Dr. Mahathir. Sedar tak Dr. Mahathir hari ini yang menjadi isu Lahad Datu ada kaitan dengan isu pendatang Filipina, betul tak tuan-tuan? Baik, berapa ramai tenaga Indonesia hari ini yang mendapat IC? Berapa ramai Bangladesh yang mendapat IC? Inilah orang yang akan menentukan kerajaan kita pada pilihan raya ketiga. Adakah tuan-tuan sanggup? Kita tak sanggup tuan-tuan. Mereka bukan kaji siapa dia pendatang tanpa izin yang dapat IC ni. Pagi dapat IC, petang daftar mengundi. Orang Melayu kita lama dah dapat IC, umur 40, umur 60, tak daftar apa mengundi. Betul tak tuan-tuan? Macam mengaku dia tak daftar. Ni yang betul ni. Okey, next. Baik, kita tengok kad pengenalan pun banyak tuan-tuan yang ada penipuan. Saya nak beritahu, kalau tuan-tuan pergi di Gebeng tuan-tuan, dia ramai orang Sabah. Kalau orang Sabah ni dia ada cakap, ada telur dia. Aku ni orang Sabah. Dia cakap macam telur ni, kita boleh tahu. Kemudian dia ada belakang dia ada bah. Ini tak boleh bah. Dia cakap tidak boleh. Tidak boleh bah. Baik, di pelabuhan Kuantan banyak. Baik, saya sebagai rakyat Malaysia bimbang. Sebab saya tanya, kamu ni bangsa apa? Dia ada sebut istilah bangsa dia, tapi saya tak pernah dengar. Yang saya tahu bangsa di Sabah ni, satu Kadazan, ataupun istilah dipanggil dusun. Yang kedua Melanau. Yang ketiga Murut. Kemudian Cina, Melayu, Bajau. Korea tak ada. Jadi tuan-tuan, bermakna ni, ini orang datang dari mana tuan-tuan? Saya syak. Saya boleh syak. Ini orang datang daripada Filipina. Kalau nak tengok rumah, saya boleh tunjuk rumah dia. Sebab apa? Orang tu sewa rumah saya. Okay, next. Projek diberi kepada Kronik. Okey, kita tengok. Di antaranya TMB dan Syabas. Kita sentuh bab Syabas ni tuan-tuan. Baik, saya nak beritahu tuan-tuan, salah satu daripada amalan kronisme yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional ialah memberi syarikat-syarikat yang berpotensi kepada suku sakat mereka. Baik, Syabas ini ialah Jabatan Bekalan Air Selangor. Di swasta kan tuan-tuan, berapa gaji Tan Sri Zali, pengurusi Sabah tuan-tuan, berapa gaji dia sebulan? Berapa? 400? Bukan. 200? Bukan.
RM700,000 terkini tuan-tuan. Dan semasa kerajaan Selangor dulu Kel Toyol buat tanda tangan menyerahkan perjanjian ini kepada Syabas, dia sudah ada senarai kenaikan harga air yang akan dikenakan kepada penduduk di Selangor. Nasib baik penduduk Selangor cerdik, dia undi Pakatan Rakyat. Betul tak tuan-tuan? Faham macam mana Pak? Faham macam mana tuan-tuan? Naik tak? Faham nanti kalau tuan-tuan bagi undi, selamat sejahtera lah tuan-tuan. Assalamualaikum. Bayar dia air kepada kroni-kroni UMNO. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok alam flora tuan-tuan. Siapa punya tuan-tuan? Alam flora ni lah Syed Mokhtar Bukhari. Kalau tuan-tuan nak buang sampah, duit tuan-tuan ni bagi orang kaya namanya Syed Mokhtar Al-Bukhari. Tuan-tuan minum, minuman tu ada gula. Gula ni siapa punya tuan-tuan? Syed Mokhtar Al-Bukhari, kroni UMNO. Kalau tuan-tuan pergi bank muamalat, simpan duit dalam bank, siapa punya tuan-tuan? Syed Mokhtar Al-Bukhari. Baik, kita tak pertikaikan orang Melayu jadi kaya. Kalau orang Melayu jadi kaya dengan cara merompak macam ni tuan-tuan, patut tak kita sokong? Tembak. Okay, next. Sebab ketiga tuan-tuan, ni dekat habis tadi, jangan takut. Next. Okey, Najib ni dia suka membazir. 3 juta kos lautan Najib ke UK dan Amerika. Kemudian kalau kita kaji di situ, dalam tu berapa banyak yang Rosmah belanja untuk diri dia dan isteri Datuk Muhyiddin Yassin. Dia nisahkan tuan-tuan. Kalau cerita bab cincin ni banyaklah. Okay, next. Okay, kos artis K-pop berapa bilion tuan-tuan? 2 juta, bukan bilion, 2 juta ketika buat program himpunan pemuda. Next. Okay, itu Datuk Najib, ketua negara Islam. Yang tepi dia tu Rosmah, Hajar Rosmah. Ini pun ketua, isteri kepada ketua negara Islam. Okay, next. Baik, ini K-pop. Yang nyanyi itu, yang keluar panik tu pun muka gaya Atan Tuya juga. Okay, next. Okay, itu yang joget tuan-tuan. Kalau tengok betul-betul tu Datuk Isamuddin tu tuan-tuan. Datuk Isamuddin. Yang belakang tu menghadap ke penonton tu siapa tuan-tuan? Khairi Jamaluddin. Ini pemimpin penerapan nilai-nilai Islam. Okay, next. Baik, kita tengok orang kaya di Malaysia tuan-tuan. Siapa dia? Okey, yang pertama, yang ini nama dia Robot Cook. Ini tokek gula yang dulu. Baik, dulu masa dia menjadi tokek gula, kaya-kaya, tiap-tiap kali tuan-tuan beli gula, tuan-tuan kasih dia duit untuk jadi kaya. Yang siapa punya arahan ni tuan-tuan? UMNO Barisan Nasional. Jadi harta kekayaan negara yang patut dikongsi bersama rakyat, rakyat kena ambil duit, bagi dia kaya. Dan sekarang ni dia tak pegang gula kan sekarang tuan-tuan? Siapa yang pegang gula sekarang ni tuan-tuan? Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dah kaya bertambah kaya. Tengok, 45.7 bilion ringgit. Okay, next. Yang ini siapa tuan-tuan? Bapa angkat Dr. Mahathir, Ananda Krishnan tuan-tuan. 42.9 bilion. Baik, tiap-tiap kali tuan-tuan menggunakan Maxis, tuan-tuan kayakan Ananda Krishnan. Baik, bangunan KLCC Twin Tower, tanah itu milik Ananda Krishnan. Tahu tak tuan-tuan berapa yang Petronas bayar untuk Petronas duduk di atas tanah ni tuan-tuan? Berapa? Petronas bayar sebanyak 1 bilion ringgit. Duit rakyat. Bila kita minta diturunkan harga minyak, dia kata apa tuan-tuan? Negara akan bankrupt. Baik, negara tak akan bankrupt kalau kerajaan menolong rakyat. Betul tak tuan-tuan? Tetapi negara akan bankrupt
Kalau UMNO bagi puak-puak ini jadi kaya, betul tak tuan-tuan? Baik, tuan-tuan tengok Astro macam-macam ada. Baik, Astro ni siapa punya tuan-tuan? Ananda Krishnan. Itu yang saya kata bapa angkat Dr. Mahathir. Ini surat amaran tuan-tuan. Okey, next. Okey, ini Tan Sri Heng Piao. Okey, next. Genting Group. Dia dapat 400 juta unit saham Felda tuan-tuan. Okey, ini Tan Sri Lee Sin Sheng, IOI Group. Ini tak apa, dia buat jual minyak sawit. Kita tak boleh cerita. Okey, next. Okey, ini Syed Bukhari. Tuan-tuan mengenai tak pernah tengok, ini muka dia. Baik, saya dah kata kita tak cemburu. Kita suka orang Melayu kaya, tapi orang Melayu kaya mestilah bukan dengan cara yang merompak duit rakyat. Okey, next. Tan Sri Kwek Wan Chan, Hong Leong. Ini businessman. Kita tak cemburu juga. Okey, next. Tan Sri Lim Kok Teh, Genting Group. Okey, yang tadi juga dapat 400 juta unit saham Felda. Next. Okey, ini pun Genting Group. Next. Ini Tan Sri Tiong Hiu King, Rimbunan Hijau. Ini pun dia perniagaan. Next. On Beng Seng, Hotel Properties. Next. Tan Sri Azman. Okey, ini satu-satu orang yang dia betul-betul meniaga. Saya tak pertikai. Okey, next. Tan Sri Vincent Tan. Dia ni juga suku sakat Dr. Berjaya Group. Apa semua pulau di Malaysia ni ada Vincent Tan. Mahathir lah yang kayakan Vincent Tan, termasuk pembekal elektrik swasta. Okay, next. Datuk Mughzali. Sekarang ni token minyak, sebab minyak keluar daripada belakang rumah Dr. Mahathir. Tuan-tuan, Dr. Mahathir adalah pengurusi Petronas. Hampir semua kerja kena cari gali minyak diperoleh oleh Kencana Petroleum, tuan-tuan. Baik, Caltex Consortium, ESO Consortium, apa lagi syarikat? Shell Consortium. Ini Petron milik satu orang. Dia ambil minyak daripada mana, tuan-tuan? Itu Amino Agok. Itu kilat arak. Minyak ni ambil daripada Kerteh sebelah Petronas. Betul tak, tuan-tuan? Yang ini yang kita tak suka. Orang Melayu kaya tapi dengan jalan merompak kekayaan negara. Betul tak, tuan-tuan? Okay, next. Datuk Lee Yong Chow. Next. Tan Sri Tony Fernandez, syarikat kapal terbang. Tuan-tuan tahu tak berapa juta dia tak bayar lapangan terbang tambang murah? Tahu berapa juta? 80 juta ringgit. Kroni siapa, tuan-tuan? Kroni Datuk Najib dan Mahathir. Okay, next. Dan yang lain. Yang nombor 8 tu Tan Sri Leo Tiong Lai, YTL Group. Tiap-tiap kali tuan-tuan bayar elektrik, tuan-tuan kayakan Tan Sri Leo Tiong Lai. Betul tak, tuan-tuan? Buka, tuan-tuan dia bil. Dia ada tulis blok, semua blok ni adalah untuk orang kaya dalam Barisan Nasional. Okey, tuan-tuan, kita next. Dari tuan-tuan tengok tadi perbandingan ni lah. Apa yang saya nak tunjukkan, tuan-tuan, ramai di antara kerjaan-kerjaan yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional, banyak kita lihat berat sebelah. Sehingga dalam kajian dasar ekonomi baru, equity Bumi Putra yang ditarget, yang disasarkan 30% hanya mencapai 17.8%. Baik, kita tengok apa dia masalah sosial di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu walaupun dia tak duduk sebagai juara dalam perniagaan, juara dalam equity, ada juga dia juara, tuan-tuan tengok. Next. Buat ini kejayaan orang Melayu duduk tangga teratas, penagihan dadah. Okey, next. Buang anak, kita tengok dia punya. Okey, Melayu duduk tangga yang tertinggi. Pada tahun 2010 je 17,490 orang bayi dibuang. Ini hasil kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Okey, next. Baik.
Apa yang saya nak ceritakan di sini ya? Adakah kerajaan UMNO dan Barisan Nasional UMNO itu sendiri cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah sosial di kalangan anak-anak orang Melayu? Hari ini yang merompak, yang beragut orang ramai, yang mati, masuk dalam longkang, yang putus tangan, yang jatuh daripada motor. Siapa yang ragut ni tuan-tuan? Orang Melayu. Melayu boleh. Baik, kita tengok perbandingan di antara DAP yang terakhir tuan-tuan, DAP dan juga MCA. Baik, apa kata Chua Soe Lek, Menteri Seks dan Kesihatan? Sebab apa tuan-tuan? Video seks ini keluar seluruh Malaysia. Okey, kita orang Cina berani menentang dan melawan UMNO, terutama dalam hal hudud. Adakah DAP berani? Ini jawapan seorang pemimpin UMNO, pemimpin MC yang tidak bertanggungjawab. Apa pemimpin UMNO jawab tuan-tuan? Ada Datuk Najib jawab? Tak ada respon, tak ada apa-apa. Baik, apa kata Lim Guan Eng? Dia kata kita orang DAP tidak boleh menghalang kepercayaan orang Islam dan hal agama mereka. Begitu juga orang PAS tidak pernah menghalang dalam bab agama kita. Ini jawapan yang bertanggungjawab. Kita tengok apa lagi yang boleh kita bandingkan di antara DAP dan UMNO. DAP dan okey, kita tengok zaman pemerintahan Barisan Nasional di Pulau Pinang dengan Pakatan Rakyat DAP di Pulau Pinang. Next. Okey, orang kata DAP PAS bekerjasama dengan DAP. PAS ni duduk tunggu ditonggang oleh DAP. Baik. Semasa pemerintahan Barisan Nasional, peruntukan yang berkaitan dengan hal ilmu Islam, BN bagi 25.7 juta ringgit. Di bawah Lim Guan Eng DAP 2009 33.2, 2010 38.9 juta, 2011 45.7 juta, dan tahun 2012 64.03 juta, berbanding dengan UMNO tuan-tuan, Barisan Nasional. Apa ni? Baik, yang kedua, sagu hati untuk guru kafah. BN bagi 659,000 pada tahun 2008. Baik, DAP bagi berapa tuan-tuan? Pakatan Rakyat bagi berapa? Tahun yang pertama 879. Dan tahun 2012 saja kerajaan pakatan bagi pada guru kafah sebanyak 900,000 ringgit. 900,000 ringgit. UMNO berbagi 659. Baik, peruntukan tambahan untuk sekolah agama. UMNO ada bagi tak tuan-tuan? Gerakan ada bagi? Tak ada bagi. Tengok di bawah DAP. Tahun 2009 1.5, tahun 2012 1.75 juta. Baik, next. Baik, sumbangan untuk Hafiz. Baik, Hafiz zaman Barisan Nasional dia bagi tak orang hafal Quran? Tak bagi. Faham? Faham bagi tak teman? Abuk pun tak nak. Tengok kerajaan DAP. Jangan DAP ni orang ulama-ulama kata pangsa PAS hukumnya haram sebab bekerja sama dengan DAP. Ngaji tak habis. Tuan-tuan, 2009 75,000 dan tahun 2011 kerajaan Pakatan Rakyat bayar 130,000 bagi orang yang hafal Quran. Okey. Yang terakhir kita tengok sumbangan Ihya Ramadan. Kerajaan BN masa memerintah Pulau langsung tak bagi apa-apa. Kerajaan DAP 213,000. Baik. Dan kemudian program bulan Al-Quran BN tak bagi apa-apa. Di bawah Pakatan Rakyat dia bagi 100,000. So DAP dengan UMNO mana lebih baik tuan-tuan? Ini bukan Cikgu Sulaiman tulis belakang rumah. Ini adalah laporan daripada juru audit. Terbukti. Itu sebabnya apabila ada isu yang membabitkan kalimah Allah, Pokasuk kata, oh PAS tak bersuara, ulama PAS tak bangkit, tak bersuara, duduk di bawah telunjuk DAP. Tidak tuan-tuan. Dalam isu kalimah Allah ini kita ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah ke jalan Tuhan kamu dengan jalan yang baik. Baik. Kalaulah rakan kita daripada DAP nak guna perkataan kalimah Allah, kita kena nasihat. Tadi tuan-tuan tengok apabila BN apabila PAS berkawan dengan DAP, berkawan dengan Pakatan Rakyat, ada pemimpin Pakatan Rakyat boleh baca, pegang kitab Yusuf Qaradawi tuan-tuan, betul tak?
MCA nak pegang? Megang panjalah Playboy ada lah tuan-tuan. Okey. Tadi tuan-tuan tengok pemimpin DAP bila nak tutup, dia kata apa tadi? InsyaAllah. Suasana boleh suara tuan-tuan. Bermakna di sini apabila mereka duduk dengan kita, mereka nampak kalimah-kalimah Allah. Jadi dia orang nak guna PAS sebagai parti politik dan juga badan dakwah. Kita tak boleh dengar cakap PAS. Adakah kita orang nak gunakan kalimah Allah, nak angkat pedang? Ini bodoh punya kerja tuan-tuan. Kisahnya Rasulullah ketika dia diberi makan limau oleh seorang perempuan Yahudi. Sahabat ada di keliling beliau. Bila Rasulullah makan buah limau, kemudian sahabat tanya, Rasulullah ambil buah limau ni bagi kepada sahabat-sahabat dia. Apa sahabat kata? Rasulullah, limau ni masam. Dah ada sahabat bangkit. Oh, ini Yahudi ni nak cuba nak perli Rasulullah. Sahabat nak pancung. Tapi Nabi kata jangan. Aku rasa buah limau ni sedap, manis. Baik, apa itu tuan-tuan? Itu namanya hikmah. Itu namanya akhlak. Dalam Islam ni ada akhlak. Jadi bukan cara PAS untuk bangkit menentang. Cara yang dibuat oleh UMNO, cara yang dibuat oleh Perkasa, cara yang dibuat oleh Perkadah. Tetapi kita ajak sahabat-sahabat kita supaya mereka memahami Islam dengan cara yang betul. Betul tak tuan-tuan? Baik. Surat amaran terakhir dah sampai. Baik, kita sudah 55 tahun diperintah oleh Barisan Nasional. Kereta habis lama tuan-tuan pakai boleh tahan berapa tahun tuan-tuan? Berapa lama? 5 tahun. Lepas 5 tahun apa jadi? Radiator rosak, brake tak makan, aircon rosak, bocor. Betul tak tuan-tuan? Ini kereta buruk ni 55 tahun. Baik. Adakah tuan-tuan nak teruskan UMNO dan Barisan Nasional tuan-tuan? Baik, pilihan raya yang ke-13 pada kali ini, orang India, orang Cina, orang Melayu bersatu, kita jatuhkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Boleh tak tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih.